Weh, susah gila nak buat sharing sambil pegang buku segala bagai ni. Susahnya, ya Allah Akbar. Tapi tak apa, benda-benda susah ni dia biasa macam tu lah. Dia macam nak buat, nak share benda Allah ni sambil nak ni memang agak serabut sikit. Tapi tak apa, kita try. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Alright, dia asyik mati-matilah telefon ni. So kita layan aje lah. Nanti akak akan buat entry yang betul-betul nanti ya. So macam ni. Buku ni ada dekat Tadabbur Center. Paperclip mana lah, tak adalah sayang. Mami tak ada tadi. Tak ada ya. Tadabbur _CENTRE Center. Alright. So yang ini pin comment. There you go. So kalau korang nak buku ni, korang boleh pergi kat Tadabbur Center tu. Alright. So alas apa-apa tak apalah, akak nak sekejap je sebab akak ada live sekejap lagi dengan Fafau. Okay, so sorry Fafau call. Alright, so apa tadi ni ya. Tafsir merupakan perbuatan intelektual, tadabbur merupakan perbuatan emotional. That's why I love tadabbur, because I am an emotional person. Memang aku ni, jiwa aku ni memang halus sikit. So tafsir tujuannya menambah ilmu, tadabbur untuk menambahkan amal. Nampak tak bezanya ilmu dengan amal? So berilmu mestilah bagus ilmu tu, tapi berapa ramai di kalangan kita yang tak melaksanakan ilmu tu. Faham tak? Tu sebabnya akak cakap akhlak beyond everything. Faham tak? Berapa ramai orang banyak sangat ilmu tapi tak reti nak melaksanakan akhlak tu. So sebab apa? Sebab tak tadabbur elok-elok benda-benda macam tu. Tapi kita tak adalah cakap kau berilmu tapi tak semestinya kau bagus. Jangan macam tu. Kita patutnya bagi tahu diri kita, aku nak ilmu banyak juga. Alright, so basically itulah tafsir dengan tadabbur. Tafsir ni untuk mereka yang ahli. Nampak tak? Aku bukan ahli. So bila korang cakap akak ni asyik nak share tafsir tu, aku tak berani nak mengaku macam tu. Akak cuma orang yang suka tadabbur. Tadabbur adalah tuntutan kepada semua kaum muslimin tanpa pengecualian. Maksudnya akak, awak, dia, mereka, semua orang. Faham tak? So tak boleh nak cakap saya tak fasih, so tunggu dululah. Tak, kita kena tadabbur sekarang. Tadabbur macam mana? Semudah-mudah macam contoh, semudah-mudah ni Tuhan yang Maha Pemurah Ar-Rahman, Alamal Quran, yang mengajarkan Quran, dia menciptakan manusia. So kalau ini pun takkanlah kau nak perlu macam ayat-ayat Sanskrit. Kau faham je lah, betul tak? Macam Allah tu Maha Pemurah, dia dah ajarkan kita Quran. Kenapa pula pemurah? Apa kena mengena pemurah dengan Quran? Maksudnya Al-Quran ni benda yang biasa. Sebab kalau kita cakap Pak Haji tu seorang pemurah, maksudnya dia bagi sesuatu yang sangat banyak, betul tak? So maksudnya Al-Quran ni sesuatu yang amat banyak. Jadi dia menciptakan manusia. Betul lah, lagilah pemurah. Dah lah ajar kita Quran. Dia cipta kita. Dia cipta pandai bercakap. Matahari, bulan ikut. So betul lah, semua ni adalah hadiah. Sebab itu Allah pemurah kat kita. Faham tak korang? Jadi itu adalah konsep tadabbur. Meaning that you are actually macam orang kata, macam mengambil pengajaran, ibrah tu segala bagai tu. Faham tak? Okay, so akak tak ada hak untuk bercakap pasal benda ni. I'm actually telling you the formula on how to read all this lah. Okay, so antara contoh, macam ramai kan suka tanya, Kak Fin, apa beza perkataan kami dan aku? Kalau Allah kata kami, maksudnya apa? Kalau Allah kata aku, maksudnya apa? Benda-benda macam tu. Faham tak? Alright, so apa lagi? Sepotong ayat sahaja jika dilakukan tadabbur, maka ayat berkenaan padanya seorang boleh dapatkan hidayah daripada Allah. Korang ingat tak ingat tak Umar radhiyallahu anhu, dia masuk Islam sebab dengan ayat yang pendek sahaja. Masa dia dengar adik dia membaca, betul tak? Banyak sangat. Siapa lagi? Allahu Akbar. Siapa namanya? Imam Fudail. Fudail adalah seorang penyamun perompak yang semua orang takut dengan dia, notorious. Sebab dia kuat mencuri. Tapi bila dia dengar ayat yang mengatakan tak sampai lagi ke telinga dia ni macam perkabaran untuk berhijrah. So ayat tu sampai ke dalam hati dia, terus cakap ya dah sampai. Faham tak? Kita ni hari-hari baca Al-Fatihah dekat dalam solat, tak sampai-sampai pun perasaan tu kan. So kita kena fikirlah apa ibrahnya kat situ. So anyways, marilah kita buat contoh. So sebagai contoh, kita tengah
contoh akak suka surah Ar-Rahman. Akak rasa korang semua tahu aku memang suka surah tu. Okay, obviously. So contoh surah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. So status ayat ni okay, by the way, macam Ustaz Syahri dia akan bagi tahulah. Okay, ni pandangan-pandangan ada banyak, tapi kitab ni reference Ustaz dia menggunakan pandangan Maududi. So janganlah nak kata inilah dia segala-galanya, sebab benda Allah ni ada banyak kitab reference, ada banyak, betul tak? Alright, so terpulang. Ini saya untuk anda, silalah ke kelas anda sendiri. Anyways, so status Makiyah. Surah Ar-Rahman ni Makiyah. Apa maksud Makiyah? Makiyah maksudnya daripada dia turun dekat Mekah. Alright, maksudnya Mekah Mekah selepas ke sebelum Madinah? Aku nak tengok jawapan sikit. Selepas ke sebelum Madinah? Jawab sekarang, aku tengok. Mana ni? Mana? Makiyah sebelum ke selepas? Cepat, akak tunggu. Mana jawapannya? Makiyah sebelum ke selepas Madinah? Before. Very good Nadia Hanafiah. Selepas. Salah. Yan Nurzul. Salah. Makiyah, Mekah adalah sebelum Madinah. Rasulullah SAW kan duduk Mekah. Lepas tu berhijrah, hijrah ke Madinah. Kan nyanyi sikit lagu hijrah tu. Alright, so ramai rupanya jawab selepas. Tak apa, jangan malu salah. Sekarang ni korang akan ingat benda Allah ni, sebab korang tahu yang alamak aku sudah malu sebab salah jawab lah dekat Live in Jamal. Faham tak? So Makiyah dulu. Makiyah adalah Mekah, kemudian Madinah. Faham Alright, so status surah Ar-Rahman ni Makiyah, waktu kat Mekah. Korang kena ingat, kalau kat Mekah maksudnya macam Islam betul-betul flourish. Islam betul-betul flourish masa dah dekat Madinah, betul tak? Semakin besar. Dekat Mekah adalah banyak struggle Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So jumlah ayat Ar-Rahman, surah Ar-Rahman adalah 78. Jumlah kalimah ada 351, jumlah huruf ada 1306. Surah sebelum adalah Al-Qamar. Okey, sebelum Ar-Rahman adalah Al-Qamar. Kalau tak percaya, mari aku tunjuk ni sekali ni. Sekejap Alright, ini Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman, sebelum dia adalah Al-Qamar. Nampak? Okey. So, turutan penurunan dia adalah yang nombor ke-97. Maksudnya surah turutan dia macam korang kena faham macam ni Okey, muka surat Masaf dalam surah dia adalah 531 muka surat dia. Tapi dia tak juzuk dia ke-27. Al-Quran dia tak turun first Fatihah turun dulu, kemudian Baqarah, kemudian ya Allah, asal aku tak boleh ingat ni. Allah, Ali Imran. Okey, so Ali Imran. So korang kena faham turutan dia berbeza-beza sebab ia adalah mengikut kesesuaian situasi tersebut. Quran yang memang dah yang memang Quran punya susunan yang apa yang kita nampak sekarang ni dah memang tersusun daripada atas lagi, faham tak? Tapi diturunkan dengan tidak teratur sebab dia nak ikut situasi. Faham tak? Benda ni kalau yang nak explain dengan cantik memang Ustaz Syahri sahaja. Memang aku ni tak pandai nak explain benda Allah ni, tapi harap korang faham lah. Korang senyap ni korang faham tak? Clear tak? Harap-harap clear Okey, lepas surah Ar-Rahman adalah Ar-Ra'd. Okey. So sekarang ni caranya tadi kita cakap turutan penurunan 97. So dekat buku ni dia ada bagi this whole jadual, sangat subhanallah, awesome gila dan sangat clear. Sebagai contoh tadi kita cakap nombor 97. So 97 dia dekat belah sini, dekat belah mana? Dia ada banyak nombor ni. Apa benda Allah ni? 40, 41, 42 ini adalah umur Rasul. So korang boleh bayang nombor 97 maksudnya ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 42 tahun. Faham tak? So korang muda lagi. Memang umur korang tak ada kat sini, tapi kita tak tahu usia kita sampai ke tidak kat sini. But the reason why kita faham yang macam surah Ar-Rahman ni masa umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 42 tahun. These are all roughly para ulama berbeza pandangan dalam
menetapkan tahun berlakunya sesuatu babak sirah. Ulama juga berbeza pandangan dalam menetapkan tahun penurunan sesuatu sirah, khususnya makiyah. Peta sirah dan surah adalah atas berdasarkan pandangan Al-Maududi radhiyallahu rahimahumullah. Okay, so apa juga yang explanation akak yang tak clear ataupun tersilap, wallahi maafkan akak, ini kesilapan akak. Tapi korang pergi dekat Tadabbur Center, setakat apa yang akak belajar, inilah dia. So lebih clear, pergi dekat Ustaz Syahri dekat Tadabbur Center. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. And I love the class, but everything is Quran Sunnah, Quran Sunnah. So kepala otak aku tak ada serabut nak mikirkan benda ni tradisi ke apa benda. Alright, so anyways, so Rasulullah SAW was only 42 ketika surah Ar-Rahman turun. Faham tak? Lepas tu tahun kenabian yang kedua. Faham tak? Nampak tak? Maksudnya masa ni masih baru lagi. Dah kita tengok ni fasa bila? Fasa 1 dakwah rahsia. Subhanallah, ya Allah weh. Macam korang boleh faham tak? Macam korang ada rahsia besar gila, korang tak boleh nak cakap dengan semua orang dan hanya orang-orang tertentu saja boleh tahu. Imagine the fear that we have inside, tapi imannya pada Allah, macam kita tahu Allah would take care of us. Faham tak? So Ar-Rahman dekat sini. So macam nanti banyak pula dekat sini. Ini fasa kedua, dakwah terus terang. Dakwah terus terang ni bila Allah kata okay Muhammad, kau dah boleh khabar dengan orang, ajak orang. Can you imagine? Ya Allah, kita ni kadang-kadang kalau kalau kita nak cakap dengan orang yang apa kita buat tu Rasulullah tak buat pun, kita kena maki, kita kena hina. Baikkan Rasulullah SAW. Macam at least kalau akak sekarang ni kena hina, kena maki, adalah juga orang lain yang pergi ke kelas Quran Sunnah. Faham tak? Jadi adalah orang nak backing aku. Kau bayangkan Rasulullah SAW dakwah terus terang dan orang tak ada pun layan dia. Semua orang macam nak hina-hina Rasulullah SAW. Siap sakitkan Rasulullah SAW. Sekejap. Habuk pula. Dah lama kot tak buka buku ni. Okay, bye. Alright, lepas tu. So, fasa ketiga. Pembantaian fizikal. Lepas tu, di boycott. Bayangkan macam bila dah diterus terangkan dakwah, lepas tu orang dah mula buat pembantaian fizikal, lepas tu boycott. Imagine, this is one time Rasulullah SAW macam orang-orang beriman masa tu, orang-orang Islam masa tu di boycott, nak makan tak ada. Rasulullah sampai ikat perut dengan batu ikat perut dengan batu sebab nak tahan lapar. Sebab macam korang sibuk nak bengkungkan diri korang, nak kurus. Korang bayangkan Rasulullah SAW pakai ikat batu dekat perut supaya rasa ada something dekat perut, so dia tak lapar. Faham tak? Alright. Anyways, tahun kenabian kat sini, Umar dan Hamzah masuk Islam. Oh, bestnya. Nampak tak dekat sinilah Umar dan Hamzah masuk Islam. Subhanallah, subhanallah. Okay. Lepas tu yang ini Khadijah wafat, Abu Talib wafat. Remember, this is tahun kesedihan Rasulullah SAW. Lepas tu ada konspirasi bunuh dakwah pada musim. Alright, so lepas tu ada fasa pergi. Lepas ni pula kita berhijrah. Bermula daripada sinilah. Mula perang Badar, perang Uhud, perang. Ini semua kat sini. Masa ni Islam dah mula ramai, dah mula menang. Biasalah kita bila dah tengok ramai, barulah kita rasa okey lah nak join lah. Macam tu kan. So anyways, so buku ni is awesome for me lah. Macam dia dah makin clear. Dan bila korang tengok, sorry ini susah nak pegang, tahun Masini sebagai contoh, macam tadi akak cakap surah Ar-Rahman 611 Masihi. Maksudnya korang boleh bayangkan, surah Ar-Rahman 600 tahun lepas. Jauh tak? Rasa macam jauh kan? Tapi sebenarnya dekat je. Sebab kita ni pun dah nak mati dah. Okay? Ingat je lah benda Allah tu. So, kenapa akak suka lagi buku ni adalah, patah balik dekat tadi. Patah balik dekat yang 170 tadi. So dia akan ceritalah apa konsep yang Ustaz Syahri buatkan. Semua surah ada ni. Ada no SMS ni. No ni, N ni nama surah. O adalah objektif surah. Maksudnya sebagai contoh Ar-Rahman,
mendefinisi Ar-Rahman dalam surah Al-Fatihah dengan erti kata yang sebenar. Okey, yang kedua, menghargai petunjuk Al-Quran yang mendidik mengenai kewujudan akhirat dengan bukti yang ada di sekeliling manusia itu sendiri daripada kejadian dan fenomena alam. Kita selalu nak minta macam bukti-bukti daripada Allah. Kenapa Allah tak adil? Kenapa Allah itu? Kenapa Allah ni? Kenapa orang ni kaya? Kenapa orang ni miskin? Banyak sangat kenapa kita. Jadi macam Allah dah bagi jawapan dalam Quran, kau tak nak jawapan. So kalau orang bagi jawapan tak nak dengar. So salah siapa? Salah kita sendiri. So S yang pertama adalah sirah. Jadi macam kat sini biasanya ustaz akan cakap lah perbezaan pendapat apa. Of course dia bukan secara detail, tapi yelah macam kalau nak detail tu pergilah kelas yang khas. Okey, tapi macam ini macam sinopsis, faham tak? Macam the whole book adalah sinopsis Quran, surah-surah tu. Korang kena tengok baru macam korang nampak weh. Lepas tu M adalah munasabah surah sebelum. Macam tadi kita cakap surah Ar-Rahman. Okey, surah sebelumnya surah sebelumnya Al-Qamar kan. Surah Al-Qamar ending dia berakhir dengan sifat ahli syurga yang dekat dengan Tuhan. Okey, so akak patah balik dekat sini tadi. Alright, ni Ar-Rahman kan, ini Al-Qamar. Ending surah Al-Qamar tadi adalah dan segala yang kecil maupun besar dah tertulis. Sesungguhnya orang bertakwa tu di dalam taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Faham tak? Ending Al-Qamar adalah tentang syurga. So Ar-Rahman ni dia start balik cakap pasal baiknya Allah. So bila cakap pasal syurga, Allah sambung balik. Okey, ni cerita pasal betapa baiknya aku. Sekarang ni kau nak cakap apa? Kau nak cakap aku tak adil. Ni aku dah cukup baik dengan kau. Aku bagi semua benda. So banyak betul lah buku hari ni. Lepas tu yang S terakhir adalah segmentasi surah. Maksudnya ini yang best. Many of us tak faham. Akak faham Fatihah secara clear pun daripada Ustaz Syahri lah. Memang best. Maksudnya segmentation. Sebagai contoh, dalam satu surah Ar-Rahman, dia bukannya satu konsep yang besar tau macam tu. Dia bukannya macam the whole story like that. Dia biasanya ada segmen-segmen. Sebagai contoh, ayat 1 dan 2 keagungan Al-Quran. Kan tadi ayat pertama Ar-Rahman Allamal Quran, dia cakap pasal keagungan Quran. Yang ketiga dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai bicara apa-apa. So ayat 3 ke 25 alam sebagai bukti tentang siapa ajar Quran ni kepada Rasulullah. Orang selalu kata macam Rasulullah ni pensyair je, ataupun even worse ni orang gila ni, dia tiba-tiba meroyan. Macam kita kalau tengok orang cakap merapu-meraban, orang cakap Kak Fin isim lah, gila lah, apa benda kan, sebab memandai. Padahal aku baca Quran je. So Rasulullah lagi teruk daripada kita. Dia kena memang sehabis-habis kena hina macam-macam, betul tak? So Allah cakap dalam Quran, aku yang ajar Rasulullah ni Quran. So jangan nak kata dia memandai-mandai. Lepas tu ayat 26 sampai 44, kemusnahan alam dan azab neraka menanti jin dan manusia yang kafir. So Allah khabar dekat kita ni, siapa tak ikut cakap, dia memang masuk neraka. So kita tengok ayat 26 sampai 24. Nak tengok. Semua yang ada kat bumi ni akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Semua ni akan hancur. Wajah kau yang kau sibuk putihkan tu, kereta kau yang kau beli mamah tu, rumah banglo kau yang ada swimming pool tu, semua benda tu akan jahanam, akan habis, kecuali wajah Tuhanmu yang kekal. Itu je. Apa je kita nak sebenarnya. Faham tak? Yang kita sibuk-sibukkan ni. Kita mati masuk tanah, dia makan ulat. Okay? Dan nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dah dustakan. Faham tak? Semua yang ada kat langit di bumi selalu minta-minta pada Allah. Dan setiap waktu Allah tu ada dalam kesibukan cuba nak melayan kita. Tapi nikmat Tuhan bagi ke kita buat bodoh saja. So ayat itu sampai 44. Ayat 45, tapi gambaran syurga untuk orang yang mukmin. Jom kita tengok 44 cakap pasal apa. Okey, yang tadi 43 sampai 43, inilah neraka jahanam yang didustakan.
oleh orang-orang berdosa. Tapi untuk yang baik-baik, nombor 44, mereka berkeliling di antaranya, dan di antara air mendidih memuncak panas ini yang last tadi. So bagi orang yang takut akan saat menghadapnya Tuhan, ada 2 syurga. Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Di dalam kedua syurga itu ada 2 buah mata air mengalir. Dalam 2 syurga itu terdapat segala buah-buahan yang berpasang-pasangan. Mereka bertelekkan atas permata ini yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan kedua syurga itu boleh dipetik dari dekat. Dalam syurga tu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tak pernah disentuh manusia sebelum mereka. Penghuni syurga menjadi suami mereka dan tak pula oleh jin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Kau faham tak? Ini syurga untuk orang-orang beriman. Ini level kita kalau kita mampu. Untuk mukmin biasa ni. Tapi kalau mukmin yang lebih tinggi dari mukmin biasa, yang korang memang tahu dah dijanjikan memang kau punya nikmat tu, okey, selain ya, daripada ayat nombor 62 ke 78, selain dari syurga, 2 syurga tu ada 2 syurga lagi. Jeng. Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Dalam kedua syurga tu ada 2 mata air yang memancar-mancar. Dalam keduanya ada buah-buahan serta kurma serta delima. Dalam syurga-syurga tu ada bidadari yang baik-baik lagi, cantik-cantik, yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah, tak keluar-keluar. So jangan rasa malu kalau korang jadi suri rumah. Kita, kalau orang bekerja, ya bagus. Tapi kalau yang tak bekerja, apa hinanya? Bidadari-bidadari duduk dalam rumah, terpingit, putih bersih, tak keluar kena matahari. Mereka tak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, tidak pula oleh jin. Mereka bertelekkan pada bantal-bantal hijau dan pemaidani-pemaidani yang indah. Masya Allah. Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kurnia. Subhanallah. Okay. So anyways, so this is why I love this book. Nama buku ni Kompas 114, Syahri Abdul Rahman. Ustaz Syahri, I go to his classes myself. Kalau tak pergi pun kadang-kadang pergi tengok YouTube je. Sebab kita bukannya ada masa sangat je. Semua orang, kita ada anak semua. Tak salah sebenarnya kalau nak pergi kelas melalui YouTube ke apa ke. Tapi make sure dah pernah tengok lah cikgu tu. So kita tahulah, confirm lah sikit yang hati kita lapang. Betul tak? Okay. So anyways, insyaAllah sama juga konsepnya. Sebagai contoh, korang nak apa, surah apa, aku main petik je lah. Kita tengok ni lah, Fatihah. Sebagai contoh akak pergi kelas dengan Ustaz Syahri ni, kelas pertama akak kelas Fatihah lah. Ya Allahu Akbar. Terbuka biji mata aku. Sekejap mana ni? Allah. Kejap. Sorry. Surah Al-Kahfi. Amboi. Order nampak? Amboi. Ini Baqarah. Ini. Okay, ini Fatihah. So, Fatihah status Makiyah. So, lagi sekali akak tanya. Makiyah dulu ke Madinah dulu? Cepat jawab. Makiyah dulu ke Madaniyah dulu? Makiyah dulu ke Madaniyah dulu? Jawab. Aku tunggu ni. Makiyah, Madaniyah. Makiyah, Madaniyah. Makkah dulu ke Madinah dulu? Siapa boleh jawab? Cepat. Very good. Mekah dulu. So jumlah ayat ada 7, jumlah kalimah ada 25, jumlah huruf ada 123. Sebelum surah sebelum ni tak ada. Alhamdulillah, tengok semua jawapan Makiyah. Tak ada pun satu yang jawab Madaniyah. Alhamdulillah, at least. Itulah ilmu jarih aku hari ni. Alhamdulillah. Thank you so much guys. Okay. Turutan penurunan nombor 5. So kita tengok kat sini tadi. Nombor 5 mana? Mana nombor 5? Ya. Nombor 5 ada 1 kat situ. Jeng. Dekat Madinah. Tapi kenapa dia kata ini surah Makiyah Kak Fin? Sebab alamak mana? Alah, tak nampak. Mata aku tak nampak. Allahu Akbar. Please ya Allah. Mata saya tak nampak ni Allah. Ya Allah. Ya Allah. Mana ni? Ya Allah. Siapa nampak ni? Mana? Ya Allah. Memang tak nampak aku. Memang Allah feels my eyes right now.
Okay, tak apa. Anyways, tahukah anda Fatihah diturunkan 2 kali? Hehehe, tak dapat aku nak buat kuis. Okay, so turun selepas surah Al-Muddathir, muka surat Mushaf surah 1, jumlah halaman 1, juzuk Mushaf 1. Okay, so N. Tadi N apa maksudnya? Nama dia menggambarkan pembukaan Al-Quran. Tanpa melalui surah ini, kefahaman tentang isi Al-Quran tidak lagi dibuka kepada pembaca kitab. Maka surah ini adalah kunci bagi keseluruhan 113 surah. Maksudnya apa? 113 surah tambah 1, 114. Betul tak? 113 surah tambah 1, surah Fatihah pembukaan. Rasulullah SAW menyebut juga Fatihah sebagai Ummul Kitab, Al-Asas, okay, nama-nama lain, membuktikan Allah Maha Berkuasa mempermudah Al-Quran sehingga 113 surah dirumuskan oleh surah Fatihah. Korang kena pergi kelas ni baru korang nampak surah-surah lain tu rumusan dia dalam surah Fatihah. Ya Allah, hebat sangat, hebat sangat, hebat sangat. Allah memang tak ada tandingan, memang tidak ada tandingan. Okay. Alright. Apa ke nama surah tahmid pertama, iaitu 5 surah bermula dengan lafaz Alhamdulillah. Benda ni rasanya nanti korang boleh korang cari sini. Akak ada pin kan Tadabbur Center tu. Minta maaf kalau explanation akak tak secantik mana, sebab akak pun student of the class. Bukannya akak ni, cuma akak bagi synopsis of this class supaya korang berminat untuk pergi ke kelas ini. Faham tak? Alright. So by the way, kalau nak tahu ini siapa kenal ni? Ini Dr. Ravi. Dr. Ravi yang tahnik adik, tahnik dedek. Tu sebab dedek manis macam Dr. Ravi. Sebab Dr. Ravi ni senyum je. Akak suka sangat dengar cerita dia masuk Islam. Subhanallah, subhanallah. And alhamdulillah dia dah tolong ramai juga followers di Finjamal Instagram. Sebab mana-mana ada beberapa ustaz yang akak rapat yang memang membantu akak tolong non-Muslim dekat live akak, dekat akak, dekat Instagram akak untuk lafaz syahadah. Selain daripada Ustaz Ravi, kita ada Syekh Husaini, ada lagi lah beberapa. Okay. Biasanya akak akan tengok daripada etnik race mana. Sebab kalau macam yang Indian senang, sebab biasalah macam kalau Kristian senang, dia macam sebab biar orang yang tahu yang explain. Susah kan? Ini akak. Bagi seorang yang hanya setelah tua baru merangkak mencari ilmu Al-Quran, buku ini seperti kitab keramat yang mendahului bacaan-bacaan tafsir saya. Sebagaimana petikan sinopsis pada kulit sesuatu buku, mampu merindingkan perasaan, tidak sabar para pembaca. Kompas 114 memberi hala 7 penuh percikan ingin tahu kepada mereka yang mahu melayari kalamullah seperti saya. Saya sangat berterima kasih untuk setiap formula mudah yang benar-benar memudahkan saya. Kerana kehendak saya tinggi kobarnya tak setara dengan masa yang saya ada. Saya berlumba dengan masa dan saya perlu lekas. Namun kualiti mesti dijaga. So, if you guys are like me, kejarlah Quran. Jangan terlambat. Okay? Akak dah tua. Korang muda-muda lagi. Okay? Tadabbur Center, Ustaz Syahri Abdul Rahman. Okay? Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah merahmati kerja-kerja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.